Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan membincangkan masih lagi di dalam 2.4 application, tetapi kita nak masuk kepada turning points and their nature. So sebelum kita pergi kepada example, saya nak ceritakan sedikit asas kepada subtopik kita. So untuk stationary points, kalau dia bercerita pasal stationary points, ianya ada 3 jenis, 3 types. So yang pertama awak kena tahu pasal maximum point, yang pertama. Yang kedua minimum point. Yang ketiga iaitu point of inflection. So there are 3 types of stationary points. So inilah yang ketiga-tiga jenis tersebut. Macam mana kita nak dapatkan kita punya stationary points kita? Kita menggunakan formula dy over dx equals to 0. So ini sangat penting untuk menentukan bahawasanya untuk menentukan point kita. So kita nak dapatkan point. Macam mana kita nak cari point-point ini adalah kita menggunakan dy over dx equals to 0. So maksudnya bila kita dah dapatkan first derivative kita tu, nanti kita equalkan 0 nanti untuk mendapatkan point. Alright. So maximum point. Maximum point dia berada pada atas curve. Minimum point berada pada bawah curve, dan point of inflection dia adalah di antara lah. Dia pertengahan antara perubahan daripada maksimum kepada minimum. Kita panggil dia iaitu point of inflection. Lepas tu macam mana kita nak buktikan dia adalah maximum point? Kita kena menggunakan second derivative. Kalau nilai second derivative kita adalah less than 0 ataupun kita panggil negative value, so dia adalah maximum. Kalau dia adalah kita punya second derivative kita positive value, dia adalah minimum. Manakala kalau dia adalah equal to 0, equal to 0, so dia adalah point of inflection. So second derivative ni untuk kita tetapkan bahawasanya point yang telah kita dapat tadi, adakah dia maximum, minimum ataupun point of inflection. So point tadi kena guna second derivative lah. Nilai second derivative. Dan stationary point juga kita panggil dia sebagai turning point. Dan turning point, apabila kita bercerita pasal turning point, dia akan ada dua, iaitu maximum dan juga minimum. Kalau soalan bercerita pasal turning point, sama ada maximum ataupun minimum. So itulah sedikit basic sebelum kita pergi nak buat latihan yang pertama. So example 1, find the stationary points for each of the following curves and determine the nature of each of the stationary point. So tadi kita cerita stationary point ada 3 jenis. So boleh ulang balik: maximum point, minimum point ataupun point of inflection. So first thing first adalah kita tadi nak kena ada dy over dx. So sekarang kita cari dulu dy over dx kita. So dy over dx equals to, so yang pertama 6x kuasa 2 tambah dengan 6x tolak dengan 12. So yang ini yang pertama, 2x kuasa 3 first derivative 6x kuasa 2, 3x kuasa 2 first derivative ada 6x, negatif 12x adalah negatif 12, dan 5 adalah kosong lah bila first derivative. So kita dah dapatkan kita punya dy over dx.
Dan kita perlu masukkan dalam formula kita. Kita nak dapatkan dia punya stationary point. Okey, kita kena lakukan dy over dx equals to 0. So ini sangat penting kena tahu. Okey, stationary pointnya kita nak guna dy over dx equals to 0. So kita masukkanlah nilai kita ni 0 sama dengan 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Okey. So therefore dekat situ apa yang boleh kita buat adalah dekat sini, okey, kita boleh tekan calculator. Okey, kita boleh tekan calculator EQN. Sebelum EQN kita boleh keluarkan dahulu 6 ni, x kuasa 2 tambah x tolak dengan 2. Okey, so kita boleh dapatkan nilai A adalah 1, B adalah 1, C adalah negatif 2. So this one nanti masuk dalam kalkulator lah. Okey, so therefore kita akan dapatlah nilai kita adalah x sama dengan negatif 2 dan juga x sama dengan 1. Okey, so nilai ni akan terpaparlah dalam awak punya kalkulator. Okey, so sebelum tu kita kena patah balik dulu untuk buat dia factorization. So 6 x tambah 2 dan juga x tolak 1 equals to 0. Okey, so kena tunjukkanlah kaedah yang kita gunakan adalah factorization tadi. Okey, lepas tu apa yang kita, lepas kita dapat x ni, okay, sebab dia adalah stationary point. Stationary point ni, maksud point ni adalah koordinat kan, x dan juga y. Okay, so x kita dah dapat, so y. Macam mana kita nak dapatkan y? So kita nampak kat sini ada y. Okay, so kita boleh menggunakan equation y tadi untuk kita substitute nilai x. Okay, so masukkan nilai y. So y sama dengan 2x kuasa 3 tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 5. Okey, so kita masukkan x kita yang pertama iaitu negatif 2. Okey, lepas tu kita akan dapat nilainya adalah 25. Okey, itu apabila kita masukkan x negatif 2. Lepas tu kita nak masukkan pula untuk x sama dengan 1. Okey, so y sama dengan 2, masukkan 1. So nilai y kita akan dapat negatif 2. So apabila x negatif 2, y 25. So kita buat conclusion kat sini. Apabila x adalah negatif 2, y nya adalah 25. So yang kedua adalah apabila x adalah 1, y nya adalah negatif 2. Okey, so dekat sini, inilah dua point yang kita dapat untuk stationary point kita adalah ada dua lah. Okey, so apabila kita dah dapat dua stationary point, okey, kita kena tentukan pula bahawasanya apakah nature point tersebut. Okey, adakah dia minimum? So ada tiga tadi, ada maximum, minimum dan juga point of inflection. So macam mana kita nak tentukan dia tadi? Okey, kita kena gunakan second derivative. Okey, so second derivative daripada first derivative lah. So first derivative, so ini adalah second derivative. Okey, so 6x kuasa 2 adalah 12x. 6x adalah 6. Negatif 12 adalah kosong. Okey, so kita dah dapatkan kita punya second derivative. Lepas tu kita kena uji kita masukkan nilai x. Okey, sebab kita nak uji sama ada dia less than 0, more than 0 ataupun equals to 0. Okey, kalau less than 0 adalah maximum,
more than 0 adalah less than 0 maximum, more than 0 minimum, dan juga equals to 0 adalah point of inflection. Okay, so kita buat yang pertama. Okay, when x equals to negative 2. Okay, so maksudnya kita menggunakan koordinat negatif 2, 25 lah. So kita nak uji koordinat ni, point ni adakah apa, maksimum, minimum ataupun point of inflection. So d square y over dx sama dengan 12 negatif 2 tambah 6. Okay, so apakah nilainya? Negatif 18. So negatif 18 maksudnya dia adalah negatif, so dia adalah less than 0. Apabila dia less than 0, so maksudnya negatif 2,25 ni adalah maximum point. Okay, so kita dah uji yang pertama. Kita uji pula yang kedua, iaitu 1 negatif 2. Okay, so 12 masukkan nilai 1 tambah 6. So kita akan dapat 18. So 18 ni adalah more than 0. So therefore kita tahu yang 1 negatif 2 adalah minimum point. Okay, so itulah nature terhadap stationary point yang kita telah dapatkan. So yang pertama maximum, yang kedua adalah minimum. Okay, alright. So kita pergi kepada soalan yang sama juga. Okay, cuma equation curve yang lain. Okay, sekarang ni dia bagi kita curve yang lain, iaitu y sama dengan x kuasa 4 tolak 4x kuasa 3 tambah 1. Okay, masih lagi kita nak tentukan nature of the stationary point. Okay, so yang pertama macam biasalah, stationary point kita kena guna dy over dx equal to 0. So kenalah cari dy over dx. So dy over dx, so yang pertama x kuasa 4 akan jadi 4x kuasa 3. So negatif 4x kuasa 3, so akan dapat negatif 12x kuasa 2. Okay, so this one macam biasalah, kita differentiate, dan juga 1 kita differentiate constant akan dapat kosong. So dah dapatkan dy over dx, and then kita substitute dy over dx equals to 0. So dekat sini kita kena letak kosong untuk inilah, sebab kita tahu apabila soalan nak tanya pasal stationary point, kita kena guna this one. Okay, dy over dx equals to 0. So after that, okay, kita boleh faktorkan 4x kuasa 2. So kita keluarkan 4x kuasa 2, so yang tinggal adalah x, dan this one yang tinggal adalah negatif 3. Okay, so and then kita boleh dapatkan nilai x. Okay, just transfer saja ke sebelah kanan. Okay, so x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 3. Okay, so dekat sini, so again stationary point adalah untuk mencari x dan y point. Okay, apa maksud point adalah x dan juga y. So tak cukup untuk awak hanya memberi saya x sahaja, so kita kena ada y juga. So macam mana nak dapatkan y? Okay, kita ada equation untuk curve tadi yang ada y. Okay, so kita boleh menggunakan x sama dengan 0 dan juga x sama dengan 3. So apabila x sama dengan 0, so kita boleh substitute lah dalam ni. Okay, 0, 0. So kita akan dapat y sama dengan 1. So barulah lengkap kita punya x dan juga y. Okay, this one. And then yang kedua pun sama jugalah, untuk tadi untuk 0, sekarang untuk 3 pula. Masukkan, so akan dapat y sama dengan negatif 26. Okay, so lengkaplah kita punya x, y ni. Okay, so dekat sini baru kita tahu stationary points. Okay, stationary points dia ada 2, cuma kita tak tahu dia punya jenis dia apa.
Adakah dia maksimum, minimum ataupun point of inflection. So macam mana kita nak tentukan dia? Kita kena menggunakan second derivative. Okay, second derivative. Okay, so macam biasa kita differentiate lagi sekali untuk dy over dx. So akan 4x kuasa 3 adalah 12x kuasa 2. Negatif 12x kuasa 2 adalah negatif 24x. Okay, so kita nak uji untuk yang pertama, poin yang pertama dengan yang poin yang kedua. So kita masukkan nilai x. Okay, x sama dengan kosong. Okay, kita masukkan lah. Mana ada x ni kita masukkan kosong. Okay, so dan kita akan dapat jawapan kita kosong juga. So dy second derivative kita adalah 0. Apabila second derivative kita adalah 0, so point yang pertama ni adalah point of inflection. Okay, kalau 0 nilainya adalah point of inflection lah. Okay, lepas tu yang kedua pula, yang this one yang kedua, bila kita uji, kita masukkan 3. So nilainya adalah 36. 36 ni adalah positif kan. So apabila dia positif, so maksudnya point yang kedua ni adalah minimum point. Okay, so sebab itulah pentingnya tadi perjalanan this one kan. Okay, so kita kena tahu perjalanan. Okay, daripada dah dapatkan point, lepas tu kena tahu. Okay, kalau negatif, kalau second derivative tu value dia negatif, dia adalah maksimum. Kalau second derivative punya value tu adalah positif, dia adalah minimum. Dan juga kalau second derivative punya value tu kita dapat 0, dia adalah point of inflection. Okay, so last but not least adalah example 2. Okay, so this one adalah application. Okay, dia ada jalan cerita dekat sini. Mari kita baca elok-elok jalan cerita kita. A factory. So ada kilang ni, dia produce cylindrical tins. Okay, so macam ni lah cylindrical tin kita. Okay, from aluminium sheets to contain food. Okay, so untuk meletakkan makanan lah. Okay, each tin has a volume. Okay, dia bagi tahu kat sini volume untuk tin tersebut adalah 512. The curved surface is made by rolling a rectangular piece of aluminium. Okay, so curved surface. So curved surface yang keliling lah, bukan atas bawah yang keliling. So dibuat daripada rectangular. Dia kata rectangular piece. So ni rectangular. Okay, so daripada situ kita boleh tahu dia punya sisi ni adalah H dan juga okay, panjang dekat atas ni adalah 2 pi r. Okay, kenapa 2 pi r? Okay, disebabkan contoh kita buka kat sini kan, kita cut kat sini. So lepas tu kita bentangkan dia. Okay, so kita akan dapat circumference. Okay, so ini titik yang titik yang sama. So maksudnya dia adalah circumference. So bila dia circumference, okay, so kita boleh menggunakan formula circumference lah, 2 pi r. Okay, so that's why yang atas ni 2 pi r, yang sisi ni adalah h. Okay, bila kita bukakan tin tersebut. Alright, so lepas tu dia kata while the top and bottom, top and bottom ni ada circle kan, circular pieces. Dia kata adalah circular pieces cut out from two aluminium square. Tapi dia tak gunakan circle juga. Dia menggunakan aluminium tu menggunakan yang square. So ni kena note betul-betul lah. So kita tak boleh buat circle, kita kena buat square. Sebab dia kata menggunakan aluminium yang berbentuk square. Okay, so dua lah. So yang pertama ni, yang kedua ni square yang sama. Okay, square yang sama. Okay, so macam mana saya dapatkan 2R dengan juga 2R? Okay, sebab radius. Okay, so bila radius adalah
daripada titik tengah kepada circumference. So 2R tu memang diameter lah. So diameter kita kena darab dengan 2. Okay. So that's why lepas tu kenapa 2R sebab square. Bila square dia sisi sama kan. So 2R. Okay. Then find the radius of the tin. Okay, dia nak find the radius of the tin, okay, such that the total surface of the aluminium sheet used will be minimum. Okay, total surface. Okay, so total surface, so kita kena campurkan lah surface yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Okay, so kita ada surface yang pertama. Surface yang pertama adalah macam mana kita nak dapatkan area surface untuk rectangular. Kita kena panjang darab lebar lah. Okay, so panjang darab lebar. Yang kedua pun sama juga, panjang darab lebar. Cuma yang pertama, yang kedua dan ketiga dia perkara yang sama. So awak nampak lah ada dua kali kat sini, 2R darab 2, 2R darab 2R dengan 2R darab 2R. Sebab dia A2 dengan A3 ni mempunyai bentuk yang sama. Okay. So therefore 2 pi RH, 2R darab 2R adalah 4R kuasa 2, 2R darab 2R adalah 4R kuasa 2. So lepas tu kita boleh selesaikan term yang sama. 4 tambah 4 adalah 8. Okay. So inilah kita punya total surface. Okay, total surface. Yang pertama, bila cakap total surface, maksudnya surface yang keliling tadi tambah dengan atas dan juga bawah. Okey, keliling, atas dan juga bawah. Okey. Then dia bagi tahu kita bahawasanya volume adalah 512. Okey. So kita kena tahulah, okey, volume untuk silinder. Volume untuk silinder adalah pi r square h. Okay, so formula untuk volume silinder adalah pi r square h. Okay, dekat sini dia kata such that the total surface of the aluminium sheet used will be minimum. Okay, so ingat lagi, kalau minimum maksudnya kita kena mencari second derivative more than 0. Okay, kita kena cari second derivative more than 0. Okay. However, sebelum second derivative kita kena gunakan dulu first derivative equals to 0 sebab nak mendapatkan, okay, point dia. Okay. So apa yang kita dapat tadi, total surface area. Okay, total surface area ni, okay, kita nak dA over dr. So bila dA over dr, H ni dia mengganggu lah. H ni dia mengganggu. Apabila dia mengganggu, maksudnya apa maksud yang dia mengganggu tu? Sebab kita nak A in term of R. A in term of R. So kita tak nak H. Okay. So macam mana kita nak eliminate H ni? Kita kena menggunakan extra information ni lah. So extra information ni dia membantu untuk menghapuskan H tadi. So apabila kita letakkan H sebagai subjek, so dia akan hilanglah H tu. So sekarang ni kita akan ada A dan juga R sahaja. Okay, so kita selesaikan 2 darab 512 adalah 1024. R bahagi dengan pi dengan pi boleh cancel. R bahagi dengan R kuasa 2 adalah, masih lagi kita tinggal R kat bawah lah. Okay, sebab 1 ni potong, so ni 2, so dia akan tinggal 1 je lagi. Okay, yang ini boleh salin balik lah. Okay, so lepas tu nak memudahkan kita, so R ni saya letak dia dekat atas. So bila letak kat atas, dia R negatif 1 lah. Okay, so apabila dah sampai dekat sini, okay, so kita nak cari first derivative kita. So first derivative kita kena negatif 1 ni kena darab kat depan lah. Lepas tu salin balik and then macam biasalah. Okay,
kuasa tolak 1. And then ni pun sama 2 darab 8. R kuasa 2 salin balik, lepas tu tolak 1. So kita akan dapatlah 16 R. So dah dapatkan first derivative kita, kita kena equals to 0. Sebab kita nak dapatkan nilai bagi R kita tadi. Okay, so bila masukkan kosong kat sini, okay, kita masukkan kosong. Okay, lepas tu kita boleh transfer 16 ni ke sebelah kiri, positif jadi negatif. Okay, lepas tu kita boleh juga asingkan R dengan R, nombor dengan nombor. Okay, R pindah sebelah jadi bahagi, negatif 16 pun pindah sebelah jadi bahagi. Okay, so bila base sama, so kita boleh menggunakan law of indices. So atas ni adalah 1, so bahagi akan jadi tolak lah. So 1 tolak negatif 2. Dan this one boleh tekan kalkulator. So 1 tolak negatif 2 adalah 3. So 3 ni boleh bawa sebelah jadi cube root. Dan kita akan dapat R sama dengan 4. Okay, so ini kita dah dapat untuk yang pertama lah, find the radius. Okay, so radius kita adalah 4. Okay, cuma kita nak tahu bahawasanya betul ke itu adalah kita punya such that the total surface of aluminium sheet used will be minimum. So kita kena buktikan dia adalah minimum. So macam mana kita nak buktikan dia minimum? Okay, dia perlu more than 0. Okay, so R tadi kita dah dapatkan nilai bagi R kan. So kita boleh masukkan nilai R kita iaitu 4. Lepas tu kita dapatlah value untuk second derivative. Okay, so second derivative kena more than 0. Okay, so dekat sini kita dapat membuktikan lah bahawasanya total surface of the aluminium sheet used will be minimum. Okay, so agak panjang lah. Okay, this one untuk example 2. Okay, tentang application. So untuk soalan yang panjang macam ni, okay, kita kena, kalau boleh lukis, kita lukis dulu. Okay, untuk kita fahamkan apa kehendak soalan. Okay, maksudnya kita kena bayangkan, jangan just bayangkan dalam kepala saja. Kita kena letak ataupun lakarkan supaya lebih jelas. Okay, apa kehendak soalan. Okay, dan kena tahu jugalah apabila dia punya keyword dia seperti macam minimum. Kalau kita nampak je minimum ni, okay, of course kita akan memikirkan tentang second derivative more than 0. Okay, so sebelum second derivative mesti akan timbulnya first derivative kan. Okay, dekat situlah kita punya goal kita. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Okay, so you guys boleh tengok balik daripada awal. Okay, kalau terlalu laju ke macam mana, okay, boleh buat balik soalan-soalan yang saya dah bagi ni, okay, sendiri. So untuk memperkukuhkan lagi lah awak punya pemahaman. Okay, so why not you guys sambung dengan exercise di dalam buku teks, iaitu muka surat 2.10 dan juga 2.11, iaitu pada muka surat 62 dan juga 64. Okay, so daripada situ you guys akan keluarlah banyak persoalan. Okay, daripada situ you guys akan faham lebih lah. Okay, so itu je untuk hari ni. Take care.